Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita bersama pada malam ini dalam satu program, iaitu program ziarah Jabatan Mufti Negeri Perlis bersama dengan Sahibus Samahah Prof. Madya Datuk Arif Perkasa Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin, Mufti Kerajaan Negeri Perlis. Seterusnya yang dihormati juga Sahibul Fadilah Ustaz Tajul Urus selaku Timbalan Mufti Negeri Perlis yang turut bersama dengan kita pada malam ini, dan pegawai-pegawai daripada Jabatan Mufti, seterusnya pengerusi ahli jawatan kuasa masjid, nazir kawasan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian pada malam ini. Jadi sebelum pada kita memulakan dan kita mengajukan, dan saya mengajukan soalan-soalan kepada Sahibus Samahah Datuk Mufti, sebelum pada itu saya ingin sebut beberapa perkara tentang program ziarah ini sebagai pengenalan. Dan ini bukanlah program yang pertama, ianya sudah ada pada masjid-masjid dan tempat yang lain, dan ianya merupakan satu platform untuk mendekatkan masyarakat negeri Perlis khususnya dengan Jabatan Mufti Negeri Perlis. Dan program ini tujuannya ialah untuk mendedahkan lagi beberapa perkara yang berkaitan dengan hal ehwal semasa, dan juga memberikan beberapa panduan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang berada dan bersama dengan kita pada malam ini untuk melihat sejauh mana apa yang dilakukan oleh Jabatan Mufti Negeri Perlis dalam menyampaikan khususnya perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum hakam ataupun respon-respon berkaitan dengan permasalahan umat Islam. Jadi program ziarah ini diadakan ialah untuk sentiasa memberi pendedahan dan maklumat-maklumat yang penting, maklumat-maklumat terkini dan semasa kepada semua ahli qaryah, termasuk juga seluruh rakyat negeri Perlis dan juga seluruh Malaysia dan seluruh dunia lah secara umumnya, kerana program ini sentiasa juga mendapat liputan daripada luar kerana adanya live dan juga rakaman-rakaman yang dapat memberikan peluang kepada orang yang luar pada negeri Perlis untuk bersama mengikuti dan mendapat manfaat daripada program ini. Jadi untuk tidak melengahkan masa, saya terus ingin bertanya kepada Sahibus Samahah Datuk Mufti berkenaan dengan isu-isu semasa yang berkaitan. Jadi tajuk kita ataupun fokus kita pada malam ni adalah berkait dengan isu semasa. Isu semasa ni dia umum lah. Jadi dalam keadaan dalam masa terdekat ni, kalau kita tengok Datuk, banyak perkara yang berkaitan dengan tekanan, isu-isu yang berkaitan dengan tekanan konfrontasi yang berlaku kepada orang Islam khususnya. Dengan sebab perkara ni kita tengok perbalahan berlaku antara orang Islam dan juga antara orang bukan Islam secara umumnya. Jadi saya ingin bertanya pada pandangan Datuk, bagaimana pendirian kita sebagai Muslim bila mana kita berada dalam situasi seperti itu, melihat kepada perbalahan yang semakin hari semakin marak dan semakin banyak berlaku. Jadi persilakan kepada Sahibus Samahah Datuk untuk memberi respon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang dikasihi Al-Fadhil Ustaz Qarni selaku moderator pada malam ni, Timbalan Mufti, Ustaz Tajul, ahli jawatan kuasa masjid, nazir dan seumpamanya,
Terima kasih banyak di atas kesudian menerima ziarah kita ke masjid ni. Sebelum saya nak mula ni, saya nak tanya, mikrofon ni, sound system kita okey kan? Bergaung sangat kan? Tak ada siapa yang kontrol ni, dia slow sikit dia punya bergaung. Ha? Boleh slow sikit, kalau tidak kita pakai hak masjid ni. Boleh? Boleh kak? Ya, okey, tak apa. Yang ni speaker masjid lah. Masjid punya. Okey, tak apa. Boleh kot lah. Boleh? Boleh. Okey. Okey, tak apa. Cukup. Jawab kepada soalan yang disebut oleh Al-Fadhil Ustaz Qarni tadi. Yang di belakang dengar tak? Boleh dengar? Okay. Berhubung dengan apabila orang Islam dan orang bukan Islam ni berbalah, apa pendirian kita sebagai orang Islam? Yang tengok, kalau kita tengok satu orang Islam dan satu orang bukan Islam balah. Okey kan? Kalau tidak kita tak payah pakai yang tu. Kita pakai masjid ni ada. Boleh? Jelas ha? Ha? Okey, tak apa. Tak apa. Yang ni clear lah? Boleh? Yang ni lebih clear? Yang tu sewa? Ha? Sewa masjid tak apa, kalau sewa tak payah bayar. Okey, boleh jelas? Lebih jelas ke yang tadi lagi jelas? Yang ni lebih jelas ha? Okey. Kita balik kepada soalan yang dikemukakan. Kalau kita tengok ada satu orang Islam dan satu orang bukan Islam bergaduh, atau sekumpulan orang Islam dengan orang bukan Islam bergaduh, berbalah, kita nak ambil pendirian macam mana? Kalau kita tengok kok jalan ke, dalam isu semasa ke, apa pendirian yang patut kita ambil? Ya, kita banyak baca berita ni, satu kumpulan Islam, satu bukan Islam. Apa pendirian yang patut kita ambil bila berlaku hal yang seperti ini? Pendirian kita ialah, pertama, kita nak kena tahu mereka berbalah tentang isu apa, perkara apa yang mereka berbalah. Kalau mereka berbalah di dalam urusan dunia, dia berkelahi, jiran ni Muslim dengan jiran yang bukan Muslim, hak kawan ni kata kawan ni ambil kawasan dia, kawan ni kata kawan ni ambil harta dia, kan? Yang ni kita tak boleh nilai atas agama. Kita kena nilai berdasarkan kepada apa isu dia. Kalau sekiranya orang Islam tu salah, dia ambil benda orang bukan Islam, umpamanya dia mencuri ke apa, hak orang bukan Islam dan orang bukan Islam itu berhak di sudut keduniaan, undang-undang, peraturan harta dunia ni, maka kita hendaklah tidak boleh berpihak kepada orang Islam hanya kerana semata-mata dia itu Muslim. Tak boleh. Kita kena tengok siapa yang betul, siapa yang salah. Nabi SAW sebut,
man zalama muahidan aw intaqasahu aw kallafahu fawqa taqatihi fa ana hajijuhu yaumal qiyamah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam Sunan dia. Siapa yang menzalimi orang yang bukan Islam, muahidan ni bukan orang bukan Islam saja, orang bukan Islam yang duduk ada perjanjian dengan orang Islam, yakni orang yang rakyat yang sah, yang tak menentang Islam. Man zalama muahidan aw intaqasahu, ataupun mengurangkan haknya, aw kallafahu fawqa taqatihi, ataupun membebankan dia lebih daripada keupayaan dia, suruh dia buat satu benda luar daripada keupayaan dan mentang-mentang dia bukan Muslim. Aw akhadha minhu syai'an bighairi tibi nafs, ataupun ambil harta dia dengan cara yang tak patut. Fa ana hajijuhu yaumal qiyamah, aku adalah orang yang menjadi pihak yang berhujah di pihak dia pada hari kiamat kelak. Maksudnya Nabi tak bagi, walaupun dia orang bukan Islam, kita tak boleh hancuri kedai dia no? Allah bukan Islam, curi pergi, tak boleh. Islam tak buat macam tu. Ibnu Abbas apabila dia jalan dengan sebahagian orang Islam, dia tanya, tengok apa pendapat hampa tentang barang-barang bukan Islam ni. Dia pun kata, ambil bukan nak salah pun, dia pun bukan Islam. Ibnu Abbas kata, Ibnu Abbas kata, yang ni hampa sama macam Yahudi. Sama macam Yahudi. Dzalika bi annahum qalu laisa alaina fil ummiyina sabil. Kan? Dia pun kata, kami Yahudi kata kami tak ada dosa apa kalau ambil orang yang bukan Yahudi ni. Ini dusta kepada nama Allah. Okey, ini bahagian pertama. Kalau bab tu dia berbalah harta benda dunia, kita nak tanya, tengok-tengok aksiden orang Islam dengan bukan Islam, turun kita tumbuk terus yang bukan Islam tu. Yang ni Islam kita pakai lebay. Tak boleh. Kena tanya pasal apa ni. Tengok-tengok berebut berkelahi pasal apa. Dia kata dia datang mari ambil barang saya tak mau bayar. Oh tak, yang ni Islam, yang ni bukan Islam, kita pukul dah. Tak boleh. Ini bahagian ni kena tengok di mana. Tapi bahagian yang kedua ialah bahagian apabila perbalahan antara orang Islam dan bukan Islam disebabkan kerana pemusuhan orang bukan Islam itu terhadap Islam, kerana mereka menentang Islam, kerana bencinya mereka kepada Islam. Jikalau itu yang menjadi punca, tidak boleh bagi mana-mana orang Islam menyokong orang-orang bukan Islam yang bermusuh dengan Islam kerana Islam, yang bermusuh dengan orang Islam kerana Islam. Yang tadi kerana dunia, yang ni kerana Islam. Tidak boleh. Bahkan para ulama memasukkan itu di dalam senarai perkara yang boleh menggugurkan akidah. Dalam surah Al-Mujadilah Allah Subhanahu wa taala kata, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhim min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu'an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Allah kata apa? La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu. Kamu tidak akan menemui wahai Muhammad kaum
yang beriman dengan Allah dan hari kemudian, mereka itu tiba-tiba ingin bermesra dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum aw abna'ahum, sekalipun mereka itu bapa-bapa mereka, anak-anak pinak mereka, saudara mara mereka, kaum kerabat mereka, dia tak akan berkompromi dengan orang yang menentang Allah dan Rasul, orang yang beriman. Ulaika kataba fi qulubihimul iman, mereka itulah orang yang telah Allah tulis di dalam jantung hati mereka iman. Wa ayyadahum biruhim min, Allah berikan kekuatan daripadanya. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihimul anhar, dimasukkan ke mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka itu kekal di dalamnya. Allah redha kepada mereka, mereka redha kepada Allah. Ulaika hizbullah, mereka itulah hizbullah. Ini Syiah guna nama hizbullah. Perkataan hizbullah dalam Al-Quran, hizbullah, golongan Allah, puak Allah. Dan Allah kata sesungguhnya puak Allah lah yang akan menang. Allah kata orang-orang yang beriman tidak akan bersekongkol dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Kamu tak akan menemuinya. Dalam ayat lain Allah kata, wa man yatawallahum fa innahu minhum, sesiapa yang bersekongkol dengan orang-orang yang menentang agama, dia termasuk di kalangan mereka. Dalam surah Al-Maidah Allah kata, la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa minallahi fi syai' illa man tattaqu minhum tuqa wa yuhadzirukumullahu nafsa. Jangan orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir, bersekongkol dengan mereka dengan membelakangkan orang-orang yang mukmin. Sesiapa yang melakukan yang demikian itu tidak ada apa-apa hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perkara besar. Orang Islam tidak memusuhi orang bukan Islam. Tetapi jika mereka itu tampil membenci Islam, tiba-tiba ada orang Islam pergi sokong mereka, orang-orang Islam yang menyokong orang-orang bukan Islam, yang memusuhi Islam, tak kira lah rambut kering ke, rambut kuning ke, bubuh nama parti apakah, dia telah menggadaikan akidah. Dia menggadaikan akidah. Kerana ini yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Allah bagi tahu. Sebab itu ini adalah hal yang hendaklah kita jelas. Kerana Allah Azza wa Jalla kata, innama yanhaakumullah 'anil ladzina qataluukum fi innama yanhaakumullah 'anil ladzina qataluukum fi dinikum wa akhrajuukum min diyarikum wa zaharu 'ala ikhrajikum an tawallahu. Allah larang kamu berbuat baik kepada orang-orang yang qataluukum fi dinikum, memerangi kamu kerana agama kamu. Ada orang bukan Islam mungkin berbalah dengan kita bukan kerana agama, kerana lain. Mungkin dia marah kita makan tak bayar lah, dia marah kita tipu dia lah. Itu tak apa, itu cerita urusan dunia. Tapi kalau dia menentang orang Islam kerana agama Islam, sesiapa yang bersekongkol dengan mereka, terkeluar dia daripada daerah Islam kerana menyayangi kufur dan membelakangkan iman. Allah kata, innamal mu'minuna ikhwah, orang mukmin bersaudara. Ketika orang mukmin mempertahankan agama, tiba-tiba dia mempertahankan kekufuran. Ini bukan isu seronok-seronok ber-NGO, berpersatuan, berparti politik, tapi ini adalah isu akidah yang disebut di dalam Al-Quran. Wallahu a'lam. Okey.
itulah penerangan yang telah diberikan oleh Sahibus Samahah Datuk Mufti berkenaan dengan apakah pendirian sebenar kita sebagai Muslim bila mana berlakunya perbalahan. Maknanya ada dua, isu keduniaan dan juga isu agama. Jadi kita jelas yang tu. Okey. Seterusnya soalan yang kedua, Datuk. Kalau kita lihat dalam sejarah umat Islam khususnya, kita fokus kepada zaman Rasulullah SAW menjadi pemimpin di Madinah Al-Munawwarah. Kita tengok bahawasanya dalam masyarakat Islam di situ ada beberapa golongan, antaranya golongan yang disebut dengan nama golongan munafiqin, yang mana mereka ni selalu mencari ruang untuk bersekongkol dengan musuh Islam dalam perkara-perkara yang kita lihat cuba untuk menekan Islam tu sendiri. Jadi kalau kita tengok dalam kehidupan dan realiti hidup kita sekarang ni pun ada golongan yang persis sama sikapnya seperti itu. Jadi saya nak minta kepada Datuk, apakah pandangan Datuk ataupun apakah yang Datuk boleh sebut berkenaan dengan sikap kumpulan yang seperti ini? Kita tak katalah dia munafik macam dalam Quran, cuma kita nak tengok dari segi sikap dia orang tu persis sama. Jadi apa pandangan Datuk dan ulasan Datuk terhadap golongan seperti ini yang selalu juga bersekongkol dengan musuh-musuh Islam dalam urusan menghujum ataupun menekan orang Islam itu sendiri? Persilakan Datuk. Terima kasih. Hadirin dan hadirat sekalian, dalam masyarakat Nabi ada tiga secara umumnya golongan. Yang pertama golongan mukminun, orang yang beriman yang berada di Madinah. Yang kedua adalah golongan kufar, yang tak beriman, clear, jelas tak beriman. Yang ketiga golongan munafiqun, golongan munafik. Tiga golongan ini. Golongan yang beriman kita tahu ciri-ciri dah. Golongan kufar kita tahu. Golongan munafik ni ada dua. Satu munafik yang memang dia kufur tapi dia menzahirkan iman, dia simpan kufur. Ibtalul kufur wa izharul iman. Dia menyimpan kufur, menzahirkan iman, dia kafir. Ada satu jenis munafik lagi, munafik perangai. Dia tu tak kafir tapi perangai macam munafik. Itu bab lain. Kalau sembang, bohong, janji, mungkir, tapi dia beriman. Yang tu munafik ni tak keluar pada agama. Ni kita cerita munafik yang ini dulu, bahagian yang ini dulu. Munafik yang inilah yang mengganggu gugat masyarakat Madinah. Nabi SAW keluar dalam peperangan Uhud. Nabi keluar 1000, sampai tengah jalan 300 geng mereka patah balik. Ganggu. Semayang belakang Nabi, cakap nak Islam, tapi mereka rancang sentiasa berdiri bersama dengan golongan kufar. Sentiasa bersama. Ada saja jalan dia akan sokong belah yang lawan Islam, dia tak sokong belah Islam. Kalau kita baca surah Al-Baqarah ni, ramai adik-adik kita ni dah tahfiz kan? Kalau kita baca surah Al-Baqarah, mula-mula Allah kata apa? Alif Lam Mim. Kemudian baca Zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin, petunjuk kepada orang muttaqin. Kemudian Allah cerita tentang orang muttaqin. Sampai ayat 5 Allah cerita orang muttaqin, lebih kurang 3 ayat Allah cerita tentang orang muttaqin. Kemudian Allah cerita tentang orang yang kafir, 2 ayat saja. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala, sehingga habis 2 ayat tentang orang kafir. Kemudian Allah cerita tentang golongan yang ketiga ni. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa ma hum yukhadi'un. Wa minan nasi man yaqulu amanna. Ada orang yang berkata kami beriman tapi sebenarnya mereka tak beriman. Golongan apa ni? Ini golongan munafik. Golongan munafik. Allah cerita daripada ayat sehingga ayat 20, 13 ayat tentang mereka. Yang kafir tu 2 lah, pasal dia terang-terang. Hak yang munafik ni Allah cerita panjang
Sebab nak kena bagi tahu ke hampa, aku tidak hampa tak tahu. Sebab depa ni nampak mengaku beriman, hakikatnya kufur. Antara benda yang Allah cerita dalam ayat tu apa dia? Wa idza laqul ladzina amanu qalu wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Bila depa jumpa dengan orang beriman, depa kata kami ni orang beriman, kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, tapi bila pi kat geng-geng kafir dah tu, inna ma'akum, kami geng hamba. Tu ayat dia, inna ma'akum, kami bersama kamu, kami geng hamba, kami sokong hamba. Innama nahnu mustahzi'un, kami main-main yang nampak tu. Terbayang orang Islam menyokong orang agenda orang bukan Islam memusuhi umat Islam, memusuhi umat Islam. Ini golongan munafik yang di Madinah dikepalai oleh siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Agendanya sama. Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir Al-Qurtubi, apabila ditafsirkan ayat Basyiril munafiqina bi anna lahum azaban alima alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya min dunil mu'minin ayabtaguna 'indahumul 'izzah fa inna 'izzata lillahi jami'a. Allah kata berikanlah khabar. Basyir ni asalnya khabar gembira, tapi Allah perli, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang munafik, sesungguhnya bagi mereka itu azab yang pedih. Siapa dia apa tu? Alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya min duni mu'minin. Orang-orang yang melantik, mengambil orang-orang kafir, bersekongkol dengan mereka dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Dia pergi geng kafir, pergi lawan orang beriman. Allah kata ayat bertaruna indahumul izzah. Awak depa ni duk cari kemuliaan dengan geng-geng kafir ni. Ni penyakit dulu. Allah kata fa innal izzata lillahi jami'a, sesungguhnya kemuliaan itu semuanya milik Allah. Terai buat kemuliaan pun akhirnya hina juga. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, dia kata apa? Seseorang yang bermaksiat tidak menjadi munafik sehinggalah dia menabalkan orang kafir, menjadi bersekongkol dengan mereka untuk menentang orang beriman, jadi munafik. Jadi munafik. Selagi dia tak bersekongkol, dia buat maksiat, dia zina ke apa, dia tak jadi munafik betul lagi. Bila dia bersekongkol dengan orang bukan Islam, yang memusuhi Islam, bukan musuh masalah tak bagi ayat duit hutang tak bayar, itu cerita lain. Bermusuh kerana qatalukum fi dinikum, memerangi kamu pada agama kamu. Sesiapa yang buat macam tu, dia kata yang tu munafik tulen. Walaupun dia pakai lebay, Abdullah bin Ubay semayang belakang Nabi, munafik tulen. Ini soal yang besar. Sebab tu ayat tadi Allah sebelum dalam surah Maidah, Allah kata wa man yaf'al dzalika falaysa minallahi syai'. Siapa yang buat macam tu tak ada apa-apa hubungan dengan Allah. Kadang-kadang saya tengok duka cita bukan di negara kita, saya di dunia Islam keseluruhannya. Ketika India membelasah orang Islam, bunuh orang Islam,
ada orang pemimpin negara Islam, dunia Islam boleh pergi kata India okey, patut pun orang Islam kena. Ada. Tak tahulah, kita tengok di media, harap-harap media selewengkan. Ketika Muslim di China dibelasah bunuh, ada orang Islam, pemimpin Islam pergi melawat, dia kata sebenarnya Cina okey, mereka tu yang tak okey. Ada orang Islam. Mereka sanggup, dan mereka anggap itu adalah semua kerjaya politik saya, kerana mereka tu pun pengundi saya. Mereka terlupa ini adalah soal akidah. Kita tak cakap soal menukung hampa undi, itu urusan apa, tapi soal pendirian orang Islam. Apabila melihat saudara Islam dibunuh kerana agamanya, kita orang Islam, soal akidah. Dan golongan munafik ni apa dia akan kata? Kita ni bukan apa, nak elok masalah. Nampak? Nak elok masalah walaupun mengorbankan agama. Padahal taklah masalah teramana, bukan hancur pun. Dia jadikan kepenting. Fataral ladzina yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana dairah. Dan kamu dapati orang-orang yang cepat sangat nak sokong musuh-musuh Islam ni. Kalau ditanya mereka kata apa? Kita bukan apa, kita kena buat pendirian macam tu supaya elok daripada ditimpa masalah, bencana. Tuan-tuan, sebab itu para sahabat radhiyallahu anhum, kekuatan iman mereka kerana jelasnya mereka wala mereka kepada Allah dan Rasulnya. Allah kata, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salat wa yu'tuna az-zakah wa hum raki'un. Wali kamu, pelindung kamu, tempat kamu bersekongkol Allah, Rasulnya dan orang yang beriman, yang mendirikan sembahyang, yang mengeluarkan zakat, dan rokok bersama orang-orang yang rokok. Saudara, tuan-tuan, apabila kita lihat dia gunalah nama apa sekalipun, kononnya kami ni Islam ramah, Islam apa, tapi kalau sampai orang nak suruh orang Islam murtad, dia kata tak apa, murtad pun dia boleh sekongkol nak suruh orang murtad. Sekongkolnya kalau dia nak kata yang lain, dia nak suruh kita daftar tak daftar, tu teknikal. Tapi dia kata dia tak boleh Islam kalau macam tu. Orang Islam, kalau Ramasami kata tak apa, padan dengan Ramasami, sebut nama dia 2 kali. Ini pi mengaku Islam, setuju supaya murtadkan orang. Sedangkan orang tu telah pilih Islam dengan redha, tanpa dipaksa. Kalau kemudian orang tu sendiri nak tukar agama, kita tak ada masalah. Tapi selagi orang, saya tengok dalam kes ni, saya nak sebut sikit. Ni ada gambar yang tak akhir saya tengok. Dia masih lagi pakai tudung dengan elok. Dan berita tu sendiri kata mak dia bagi tahu, dia minta nak sembahyang zuhur tengah makan. Time sembahyang zuhur. Budak-budak tu. Mari satu orang Islam kata tak patut mereka masuk Islam. Tuan-tuan boleh bayangkan dia tu pun Islam, Muslim, yusari'una fihim, kelang kabut nak menyokong. Ini kata wa man yatawallahum fa innahu minhum. Siapa yang bersekongkol dengan kekufuran yang menentang Islam, mereka termasuk di kalangan golongan kufar itu. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, dan Al-Imam Al-Qurtubi kata tadi, inilah nifaq, ibu kepada munafik yang terbesar ialah
bersekongkol dengan musuh Islam, memerangi umat Islam. Wallahu a'lam. Okay, alhamdulillah, itu penerangan yang disampaikan oleh Datuk Mufti berkenaan dengan konsep sebenar yang disebut sebagai munafik dan sikap sebahagian Muslim yang bersekongkol dengan musuh Islam. Okay. Yang soalan seterusnya, yang ketiga yang ingin saya ajukan, yang ni lebih dekat dengan apa yang berlaku dan secara tak langsung kalau kita tengok memang Datuk sendiri terlibat dalam isu ni, iaitu yang dah tadi Datuk sebutkan berkenaan dengan isu 3 orang budak yang berita ataupun sebahagian media menghangatkan dengan dikatakan mereka ni diculik dan dipaksa tukar agama oleh sekumpulan pendakwah Islam. Jadi saya nak sebut, kalau kita tengok baru-baru ni, bahkan bukan baru 2-3 hari kemarin lah kot kes ni berlaku, ada satu orang penulis novel dan dia juga ialah satu orang aktivis politik yang mana kalau kita tengok sebelum ni dia sangat cenderung kepada fahaman Syiah secara umumnya. Okay. Dan bila mana kita tengok semalam, bagi orang yang mengikuti, bila mana hakim mengeluarkan keputusan hak diberikan kepada ibunya, dia telah membuat satu hantaran di FB dan juga di Twitter mungkin, mengucapkan tahniah kepada ibu tersebut, dan dia telah sebut dengan perkataan yang mengelirukan. Kalau saya boleh bacakan di sini, dia kata, tahniah Puan Loh, ibu kepada 3 anak yang diculik dan dipaksa tukar agama oleh sekumpulan pendakwah Islam. Kemudian yang saya nak tanya Datuk ni, bila mana di hujung tu dia sebut, Tuhan Maha Adil, ulama tinggi mana pun ilmu boleh kalah dengan wanita biasa jika berbuat zalim kepada manusia. Semoga negara kita bebas dari cengkaman jabatan agama. Memang secara umumnya dia sebut tu fokus kepada apa yang berlaku di Perlis dan apa yang Datuk sendiri terlibat dalam isu tersebut. Jadi saya nak minta respon Datuk, kenapa hal ini berlaku dan apa yang Datuk boleh ulas berkenaan dengan sebahagian orang yang macam ni, dan kesannya juga kepada Muslim yang masih lagi tak jelas isu ni, mereka sedikit sebanyak terkesan terhadap golongan seperti ini. Dipersilakan Datuk. Terima kasih. Tuan-tuan hadirin dan hadirat dan penonton sekalian, saya tengok jugalah isu-isu hak duk lantang ni. Satu, ada geng parti politik hak tertentu tu, hak duk sebut rahmat banyak sangat ni. Hak tu satu hal. Rahmat alamin, tapi tak nampak alamin pun duk nampak rahmat kat kafirin saja, kan? Satu kumpulan. Satu kumpulan ni ialah kumpulan Syiah. Hak satu kumpulan tu pun kepala dia tu pun Syiah juga. Hak ni Syiah. Dia geng-geng Syiah ni, saya tengok depa ni support betul untuk dan tuduh colek, paksa, padahal mereka dah dengar, satu Malaysia dengar saya terang ni. Macam saya bagi tahu tuan-tuan, nak colek apa, ustazah tu yang pi cari mak dia, nak suruh main tengok anak. Kalau tidak 3 tahun dah mak dia tak cari dah, ataupun tak jumpa mereka. Bila mak dia mai, kita yang pi hantar pi kat balai polis tu supaya dia ambil. Dia main dengan surat, tapi dia tak boleh ambil sebab budak-budak tu tak mau ikut. 14 bulan hari Isnin di balai Kangar ni, di Kangar ni, budak-budak tu dah main. Kenapa masuk ke Jabatan Kebajikan tu? Sebab bertegang dengan mak dia di situ lah. Akhirnya Jabatan Kebajikan ambil. Mak dia yang sign bagi. Lepas tu dia nak pi melawat, tak boleh sebab ada prosedur lawatan apa semua. Kemudian mereka bagi dia saja duk melawat dalam minggu tu. Dia adalah mak mereka. Dia habaq kata, ni pihak berkuasa agama di Perlis ni tak bagi. Sedangkan budak-budak tu duduk di Kedah, Jabatan Kebajikan Masyarakat di
Di Kedah bukan di Perlis, dia pindah, dibawa ke sana. Dan kita tak ada kuasa apa. Bahkan kita nak tanya khabar pun, Jabatan Kebajikan dia je pegang amanah, dia tak mau bagi tahu apa melainkan benda-benda umum saja. Dia kata dia orang okey yang tu ya. Pasal dia pegang pada amanah tu. Mak dia yang pergi puak-puak hak geng Syiah ni. Hak menulis novel tu sama, hak aktivis sosialis ni pun sama. Seorang lagi hak mengaku profesor apa ni, hak ada satu universiti pun hari ni buat pula kenyataan yang sama. Cuma saya nak sebut saya nak sebut satu hal dalam sejarah Islam, tuan-tuan. Puak-puak Syiah ni bukan depa ni cari pasal benda ni. Dalam sejarah Islam, tuan-tuan, negara Islam jatuh, Abbasiyah, kerajaan Islam jatuh kerana puak Syiah. Dan nak kata sangat, dengar kita pula kata api. Abdul Majid Al-Mu'tasim, bukan Khalifah Mu'tasim yang selamatkan perempuan tu, yang tu Abu Ishaq Al-Mu'tasim bin Harun Al-Rashid. Itu lain, tu tahun 200 lebih Hijrah. Yang ni Abdul Majid Al-Mu'tasim pada tahun 656 Hijrah meninggal. Dia ni telah lantik, kerajaan dah lemah masa tu. Satu orang menteri, dia panggil Ibnul Alqami. Ibnul Alqami gelarannya. Ibnul Alqami ni jadi menteri kerajaan Abbasiyah. Dia ni Syiah. Ni bahaya ni. Kerajaan Abbasiyah tidak Syiah. Pilantik Ibnul Alqami ni khalifah punya silap. Ini disebut oleh Ibn Khaldun dalam Tarikh Ibn Khaldun, disebut oleh Az-Zahabi dalam Tarikhul Islam, disebut oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Cerita ni autentik. Dia dapat dengar kata ni semua ahli sunnah buat cerita. Rujuk buku-buku sejarah. Ibnu Al-Qami ni dia rancang supaya kerajaan menjadi lemah dengan dia mengurangkan peruntukan untuk tentera sehingga tentera jadi tak kuat. Dan ketika itu Mongol masuk, Mongol nak perang dengan Abbasiyah. Jadi bila Mongol nak perang dengan Abbasiyah, kerajaan dah dia lemahkan, dia pujuk khalifah supaya kita jangan bergaduh lah untuk kepentingan rakyat. Tuhan kata sama, nakhsha an tusibana fitnah. Semua geng jenis munafik ni dia akan kata bimbang nanti bencana kena. Bila dia buat macam tu, khalifah percaya kat dia. Jadi dia pakat, dia kita khalifah dengan semua orang besar Baghdad, Iraq, kita jom pi jumpa, pi menghadap Holako Khan. Ni ketua siapa? Mongol. Khalifah pergi. Tuan-tuan, Mongol Tatar, tuan-tuan, kejam. Perpustakaan Darul Hikmah selepas masa kejatuhan habis. Buku-buku dia ambil, buang dalam sungai Furat dan Dajlah. Dia pijak buku tu lintas, punya banyak buku-buku karya orang Islam dalam berbagai bidang. Air sungai Furat, kata ahli sejarah, bercampur hitam dan merah. Hitam dakwat, merah adalah dakwah orang Islam. Kejamnya Mongol. Kerajaan tak mampu lawan kerana ni Al-Qami ni, Ibnul Al-Qami ni. Dia pergi ajak khalifah pergi menghadap. Holako mana ada peraturan, dia bunuh semua kepimpinan kerajaan. Dia tinggal khalifah saja dengan beberapa orang lagi, beberapa belas orang dia tinggal. Dan akhirnya Ibnul Al-Qami juga cadang supaya bunuh juga khalifah. Khalifah pun Mongol bunuh. Dengan harapan Ibnul Al-Qami ni dia jadi orang besar kerajaan Mongol. Tapi malangnya, As-Subki tulis, malangnya sejarah menunjukkan dia jadi orang yang paling hina di Baghdad. Jawab dulu dia jadi menteri, Mongol apa pun tak bagi kat dia.
duduk miskin merempat tepi jalan. Satu istilah yang mereka guna dalam barangkali bahasa Mongol, dia kata husha kasha, iaitu jadi khadam kafir, menjatuhkan orang Islam. Islam Baghdad dijatuhkan oleh Ibnul Al-Qamiri. Jaga-jaga dengan musuh dalam selimut. Musuh dalam selimut. Kita orang Islam ada benda kita berbalah sama-sama kita. Yes. Muawiyah bin Abi Sufyan bertarung dengan Ali bin Abi Talib dalam isu politik. Tetapi apabila dia mengetahui Rom bergerak ke sempadan orang Islam, kata Muawiyah, surat dia kepada Rom, aku mendengar kau bergerak ke sempadan orang Islam, kalau kau bergerak lagi, aku akan berdamai dengan sepupu aku di atas apa harga pun dan memerangi kau sehingga ke negeri kau. Ada masa orang Islam mesti tahu macam mana perbezaan kita pun, sampai peringkat nak jatuhkan Islam, kita berdiri bersama-sama walaupun ada perkara kita berbeza. Ini Syiah ni, dia memang rekod mereka macam ni. Rekod dia memang macam ni. So kita tak heranlah dengan rekod mereka ni. Cuma dia apa ni, dia macam tu lah dia. Kerajaan dia bagi jatuh, Timur Tengah dia bagi kacau. Itulah dia. Kalau tidak, dia bezakan kita. Kita kata Sayyidina Abu Bakar, Umar, dia kata Abu Bakar dengan Umar kafir. Macam mana dia nak sembang panjang dengan kita? Kalau Umar Abu Bakar kafir, yang lain tak heran dah. Wallahualam. Azan dulu kot, no? Suruh azan sekejap, kita sambung soalan berikut.
Okey. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita teruskan lagi program kita pada malam ni dengan soalan-soalan seterusnya. Soalan seterusnya yang saya akan ajukan kepada Sahibus Samahah Datuk ialah berkenaan dengan apakah harapan Datuk Mufti sendiri terhadap kes yang telah berlaku baru-baru ni, iaitu kes 3 orang budak yang telah didakwa itu, tapi hakikatnya bukanlah dakwaan itu betul, dicolik dan dipaksa. Okay. Setelah kita tengok dan kita lihat mahkamah telah memberikan hak penjagaan dan kita akur dengan keputusan tersebut, tetapi kalau tengok diorang tidak dipaksa untuk tinggalkan agama Islam. Okay. Jadi apa harapan Datuk terhadap keadaan ataupun apa yang telah berlaku keputusan itu, dan saranan Datuk ke arah yang lebih baik, apakah harapan kepada orang Islam sendiri dan juga kepada pihak tersebut. Jadi minta Datuk untuk respon sikit isu ni. Okay, senang. Pertama saya nak supaya orang bukan Islam dengar secara jelas hal ini. Kita orang Islam tidak pernah ada masalah besar dengan orang bukan Islam untuk hidup bersama. Bayangkan pada masa ini umat Islam di India dibunuh, dirogol, dibakar, masjid mereka dihancurkan. Orang Islam sini tak ada buat kod nak pergi bakar balik kuil kau di sini. Orang Islam telah hidup aman dan menerima kewujudan orang lain dengan penuh harmoni. Itu tabiat Islam. Tetapi ia bersyarat, kalau nak kira apa yang kerajaan Cina buat, panas kita di sini. Memang di dalam mazhab Syafi'i dan dalam mazhab Daud Al-Zahiri, dia kata hubungan antara orang Islam dan bukan Islam itu, ketegangan antara orang Islam dan bukan Islam itu disebabkan kekufuran, kufur yang ada di dada mereka. Tetapi majoriti ulama menyatakan illah, yang menyebabkan illah ni punca hukum, yang menyebabkan berlakunya ketegangan di antara orang Islam dan bukan Islam, ataupun dalam bahasa yang jelas peperangan antara orang Islam dan bukan Islam, ialah al-hirabah, dia panggil, disebabkan kamu melancarkan penentangan terhadap Islam. Itu sebabnya kalau kamu tak tentang Islam, Islam tak, orang Islam paling baik. Kita dah baca berulang kali dalam surah Al-Mumtahanah, la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tak larang kamu buat baik kepada orang yang tak memerangi kamu kerana agama kamu dan mengeluarkan kamu daripada kampung halaman kamu, untuk kamu buat baik, bagi duit kat mereka, bagi tak apa. Allah tak larang. Allah suka pun orang yang buat adil. Allah kata, hatta dalam ayat perang Allah kata apa? وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ dalam surah Baqarah. Perangilah pada jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tapi jangan melampau. Allah kata, punya Islam, punya santun, dan jangan melampau. Allah tak suka orang yang melampau. Allah kata, ala tuqatilu qauman, tidakkah nakathu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasul wa hum bada'ukum awwala marrah. Tidakkah kamu memerangi satu kaum yang mereka itu telah merongkaikan perjanjian dan bercadang nak mengeluarkan rasul dari kampung halaman, daripada negerinya, dan mereka lah yang memulakan dulu. Allah kata, maksudnya orang Islam tak mula. Orang Islam hampa mula. Hampa cari pasal. Maksud kalau tak mula, tak cari pasal. Nabi ada jiran Yahudi, dia nak mati pun Nabi ziarah. Kita tak ada masalah kawan-kawan. Saya pun ada kawan-kawan bukan Islam ramai. Kita tak ada masalah dengan mereka ni, selagi mereka tidak menzahirkan
memusuhi kita secara terang kerana agama kita. Dan kerana kita pun tak memusuhi mereka, kok duduklah negara orang Islam kata hampa jangan nak pergi ibadat hampa, tak ada. Itu dulu hampa kena clear. Berikut, anak-anak ni telah masuk Islam dengan pilihan mereka. Bukan kami pergi cari pak mereka buat main. Masuk Islam dengan pilihan mereka. Kalau tidak, tentulah dia balik kepada mak dia 2-3 hari, dia dah ubah dah agama dia. Dia masuk Islam dengan pilihan mereka. Ini satu profesor mana ni, tak tahulah mangkap mana, buat kenyataan hari ini, tidak bermoral mengislamkan budak-budak ini tanpa persetujuan mak dia. Ni cakap, satu orang kata diri dia apa Said apa ada, patut Said ni tolong agama Nabi. Nak tanya dia, hampa nak paksa dia keluar agama tu bermoral ke? Setelah itu pilihan dia, bermoral ke hampa nak paksa dia? Dia pilih Islam, mai kat jumpa kami daftar tanpa paksa, tak bermoral. Hampa nak paksa dia keluar balik agama, bermoral. Itulah yang tak bermoral. Setiap kali jari dia tuding pada orang Islam, untuk mereka adalah mangkak rambut karan apa semua ni, dengan satu parti tu, hak tu dia pergi sokong. Ada orang kata kat saya, dia kata relax Datuk, relax. Ini bukan cerita anak aku. Orang kata, Datuk, macam mana Datuk ni? Macam mana? Oh, kesian kat Datuk tu. Ini bukan cerita saya. Kalau saya punya cerita, gaji saya tak terjejah pun dengan isu. Kalau saya tak campur benda ni, gaji saya tak kurang pun. Bukan nak cakap pasal gaji. Makan saya dengan izin Allah tetap ada. Kalau saya boleh je diam, peduli bila hampa kat bawah cakap aku kereta ada rumah ada makan cukup dah, jawatan ada. Buat apa aku nak kalut benda ni, bukan anak aku pun. Ada orang melihat itu struggle saya, itu perjuangan Datuk. Mereka lupa ini adalah perjuangan membela agama Allah yang menjadi tanggungjawab kita bersama. Ada orang boleh kata, Datuk, hari ni macam mana keputusan? Datuk kalah. Dia boleh kata saya kalah. Kadang-kadang orang Islam, saya tak ada apa. Alhamdulillah, Allah takdirkan daripada muda hari itu memang banyaklah medan saya berperang ni, dengan izin Allah lah juga. Tapi ini adalah isu orang Islam yang jelas. Kalau saya balik tidur, saya tak peduli pun. Ada siapa nak kata apa saya? Ramai orang lain buat tak peduli pun. Mereka pun ada kedudukan macam saya juga. Tuan-tuan, kita tak pernah halang anak dia pergi pada ibu dia. Kita nak pastikan mereka terus boleh beragama dengan agama Islam jika Islamlah pilihan mereka. Itu saja. Tetapi tuan-tuan, orang lain, mereka tu bukan berjuang untuk memastikan mak dia dapat anak dia. Mereka berjuang untuk mengeluarkan budak-budak ni daripada agama. Itu target mereka. Pada hari perbicaraan kemarin, tuan-tuan, semua pemimpin-pemimpin tertinggi politik DAP kebanyakannya hadir ke mahkamah. Ramai yang hadirlah maksudnya. Tidak ada satu pemimpin politik orang Islam yang hadir. Hak dulu duk tempit sakan tu pun tak tahu pergi mana. Naik Mercedes ke Velfire saya tak tahu. Tak tahu cerita. Semua senyap. Tapi Alhamdulillah adalah juga, bukan semua, adalah juga buat kenyataan.
persatuan-persatuan NGO yang membela, kita berterima kasih pada mereka. Ada orang kata, Datuk, kami main nak sokong Datuk. Saya kata, ia bukan isu saya, bukan anak saya, bukan rakyat Perlis pun mereka. Tetapi mereka ialah mereka adalah individu-individu yang sudah baligh, yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mereka Muslim. Tanggungjawab orang Muslim ialah mempertahankan saudara Muslimnya. Ini tanggungjawab Islam, bukan tanggungjawab parti politik, bukan tanggungjawab jabatan mufti, bukan tanggungjawab mufti. Tanggungjawab orang Islam memastikan orang yang mengucap dua kalimah syahadah dapat mengamalkan agamanya sebagai seorang Muslim, apatah lagi ketika berada dalam negara orang Islam. Itu tanggungjawab. Kerana kita tahu budak-budak tu terdedah pada tekanan, terdedah pada apa-apa, kita bimbang. Dan kita berbincang semalam, saya bermesyuarat dengan Mak dengan apa sampai tengah malam, macam mana kita nak tengok, nak pastikan Islam budak-budak ni. Ada orang kata, tak apa, tu kerja Mufti Perlis, kan kerja kita. Dia tak rasa. Saya, tuan-tuan, saya baca satu artikel, satu orang ketika Palestin ada kawasan Palestin yang ditawan, sebahagian kawasan belum diambil oleh Israel. Orang jumpa pada satu orang penega ni, Dr. Sulaiman Ashqar tulis, saya baca. Orang minta dia bagi bantuan untuk tolong saudara-saudara Islam yang ditindas ni. Dia kata, bukan ada kerja kaitan dengan saya penega, saya tak terlibat dengan perjuangan hampa. Beberapa tahun kemudian, Syekh kata, kami jumpa dia pula. Ketika itu dia berada di dalam kamp pelarian Palestin. Tuan-tuan, kita sering pada hari kita selesa kita melupakannya, tapi Allah tidak lupa dengan apa yang ada dalam diri kita. Bimbang kecuaian kita, satu hari lagi kita akan membayar harganya. Aminul Husaini, Mufti Palestin, memberi amaran kepada rakyat Palestin, jangan jual tanah pada Yahudi. Yahudi beli tanah banyak-banyak, nanti mereka akan mula buat kekuatan dan menawan Palestin. Mereka kata Aminul Husaini kolot, Aminul Husaini perkauman. Aminul Husaini kata, bukan aku marah baik Yahudi, aku kata jaga tanah-tanah utama ni. Mereka pecat Aminul Husaini. Akhirnya Yahudi buat kekuatan dan menawan Palestin. Bermula bagi penempatannya, akhirnya menawan Palestin. Dulu dia pindah kawasannya. Ada orang tanya saya, hantar saya, Datuk duk cakap lantang, Datuk tak takut dengan jawatan Datuk? Dia tanya saya takut jawatan saya. Tuhankah jawatan aku sehingga aku tak takut dengan jawatan melebihi apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita lakukan dalam mempertahankan Islam? Jawatan apa pun boleh pergi, agama mesti kekal. Tanggungjawab membela agama hendaklah kekal. Sebab itu, tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, ini harapan kita. Anak-anak ni simple lah. Saya punya harapan, dan mestilah harapan kita semua Islam, mereka dapat ruang untuk mengamalkan agama mereka. Tak apalah dalam konteks negara Malaysia ni nak kena tunggu lagi 4 tahun. Dia pada 14, harap lagi 3-4 tahun, dia nak 18, dia boleh buat pilihan sendiri. Sebenarnya pada sisi kita, undang-undang kita dah sah Islam mereka tu. Mereka duk cabar lagi.
Tuan-tuan, di negara India, orang Islam dah serang masjid, bakar masjid, rogol perempuan, bunuh. Tuan-tuan tengok dalam hari sekarang ni, hari-hari, sehingga negara-negara Arab, Bahrain dan seumpamanya telah bentang di parlimen nak putuskan hubungan perdagangan dengan India. 250 juta, 200 juta orang Islam, kampung mereka diserang, polis serang sekali, katuk tengah jalan, bunuh. Boleh buat mudi, boleh isytiharkan terbuka, BJP hapuskan orang Islam. Rakyat mereka bukan 10 orang, hampir 200 juta rakyat mereka di negara tu, India. Mereka main sini, sebahagian mereka lah, saya bukan kata hati, kononnya Malaysia ni teruk, dalam keadaan hampa menang semua ni, teruk. Saya tak kata kepada orang India yang tak terbabit ni, saya kata pada pelampau-pelampau ni, ekstremis ni. Saya tahu orang India yang lain, India kita tak bermusuh dengan kaum Sabri pun India juga kawan kita, tak ada masalah kita dengan orang India. Tapi kita pada pelampau-pelampau yang kata Malaysia teruk, Malaysia teruk macam ni. Orang Islam di Malaysia tak adil, orang Islam di Malaysia menindas, memaksa orang masuk Islam. Tengok perkataan dia, Hak Ustazah Nazirah tu, tengok dia tulis apa kan. Dia ni jangan bagi peluang hidup dia ni. Dia boleh tulis kat dia macam tu. Saya bukan kata orang bukan Islam buat, saya kata pelampau-pelampau ni. Sebahagiannya berselindung dengan parti politik, sebahagiannya grup LTTE ni yang melampaui batas. Orang bukan Islam yang lain, kita tak ada masalah dengan mereka. Wallahu a'lam. Alhamdulillah penerangan yang diberikan oleh Sahibus Samahah Datuk Mufti. Jadi kita dah tengok daripada awal perbincangan kita ni ialah berkenaan dengan isu luar. Okay. Jadi sebagai soalan yang penutup ni, sikit saya nak minta kepada Datuk berkenaan dengan satu isu, iaitu kalau kita tengoklah isu ni dia dalam, yang tadi semua isu-isu luar, international punya isu. Okay. Isu ni ialah pertelingkahan sesama orang Islam bersama dengan Muslim juga. Okay. Jadi kita tengok beberapa waktu yang dekat, kita tengok bagaimana orang Islam bukan hanya diancam dengan musuh Islam yang memang bukan Islam, tapi antara ancaman yang orang Islam terima juga ialah banyaknya kecelaruan, karut marut yang berlaku sehingga pengamalan orang Islam terganggu nak kenal yang betul dengan yang tak betul. Okay. Jadi kita di Perlis ni agak terkedepan cakap tentang perkara itu. Dalam arti kata lain, kita nak lawan kebatilan, kepalsuan agama ni yang datang daripada penceramah-penceramah yang tak bertanggungjawab. Jadi kita di Perlis, kalau kita tengok bawah Jabatan Mufti dan juga agensi-agensi lain, kita buat bermacam-macam program untuk menjelaskan benda ni. Termasuk juga kita mengundang tokoh-tokoh yang dilihat tidaklah sealiran, tapi sama dalam tujuan untuk membendung perkara ini. Okay. Sehingga keadaan ini menyebabkan ada orang mengeluarkan nada-nada yang sinis terhadap apa yang dilakukan oleh Perlis sendiri, iaitu bersama dengan tokoh-tokoh yang dilihat tidak jelas manhaj akidahnya, aliran yang dibawa tu mungkin aliran yang dikatakan sebagai ahli bid'ah istilahnya, tapi oleh kerana nak dapatkan hujah yang baik, hujah yang elok, kita panggil dia duduk sepentas. Jadi benda tu mengundang komen-komen yang kurang baik. Atau dalam arti kata lain, saya nak sebutnya ialah kerjasama dengan golongan yang dianggap sebagai ahli bid'ah oleh sebahagian orang. Okay. Jadi pada hemat Datuk lah, adakah salah ataupun apa yang Datuk boleh katakan dengan orang kata apa, bunyi-bunyi yang seperti ini, cakap-cakap seperti ini? Adakah salah kalau kita sama dalam tujuan untuk membendung kecelaruan, kita bersama dengan tokoh-tokoh yang dilihat tidaklah terlampau teruk sangat apa yang dia bawa,
Cuma kita melihat kepada hujah yang dibawa, ataupun kita lain kerjasama dengan golongan yang satu matlamat dengan kita. Jadi mohon sedikit pandangan daripada Sahibus Samahah Datuk Mufti sebagai yang terakhir. Silakan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang dengar ni ada yang faham, nanti mungkin ada yang tak faham. Mungkin ini soalan Ustaz Qurni, ni soalan dalam. Saya pun duk tenung macam mana nak jawab ni. Okey, macam ni lah. Dia dalam dunia ni kita selalu tasnifun nas, dan tasnifun nas ni kita labelingkan orang. Dia ni tim ni, dia ni aliran ni kan. Hak tu yang duk mencarut baru ni apa tu kan. Wahabi lah, apa lagi dia kata diri dia sendiri ke apa. Macam tu lah manusia ni kan. Padahal bagi setiap orang tu kadang-kadang ada ijtihad dia yang berbeza-beza. Walaupun dia daripada skul yang kadang-kadang kita kata dia sekolah kau ni, tapi dia mungkin setuju dengan kita bab ni, dia tak setuju dengan kita bab ni. Dia ni orang Islam macam tu. Saya sebenarnya dari dulu saya bukan cenderung sangat membangkitkan isu-isu takwil tak takwil ni. Saya benda-benda yang seperti ini telah berlaku khilaf yang panjang. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Imam Jalil, siapa pun tak akan boleh menafikan imamah Al-Imam An-Nawawi. Walaupun ada orang mungkin dia tidak bersetuju dengan sebahagian pandangan Nawawi rahimahullah, tapi Imam Jalil rahimahullah radhiyallahu an, dia mentakwilkan sebahagian ayat-ayat sifat. Hatta Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, siapa yang baca Fathul Bari, dia menukilkan nukilan-nukilan seperti kata-kata Al-Qurtubi dan seumpamanya, yang mentakwilkan tangan dan seumpamanya. Ulama-ulama seperti Al-Imam Az-Zahabi, Al-Mizzi, juga Syekhul Islam Ibn Taymiyah guru mereka, Al-Imam Ibn Qayyim, dan sebelum itu lagi Ad-Darimi, dan ramai ulama-ulama hadis, mereka tidak mentakwilkan dengan mazhab mereka yang mentakwilkan. Khilaf ini panjang. Kita kadang-kadang kita lebih cenderung kepada menyerahkan semua ni pada Allah Azza wa Jalla. Kerana macam pertelengkahan Mu'tazilah yang suruh khalqul Quran. Khalqul Quran. Dia jadikan setiap orang nak masuk Islam, Quran makhluk ke tak? Dia jadikan itu macam la ilaha illallah, sehingga dihukum orang. Siapa kata tak kata makhluk, dihukum. Ini sejarah dia panjang. Ni mai satu puak, bila orang nak masuk Islam, Allah wujud bila makan ke tak? Allah wujud bertempat ke tempat? Ini pun satu hal sama. Sehinggalah Al-Wasif apabila tengok, dia tanya Nabi tahu tak benda ni? Dia kata Nabi tahu. Nabi sampaikan tak? Dia kata Nabi tak sampaikan. Nabi tanya ada orang nak masuk Islam benda ni? Dia kata Nabi tak tanya. Adakah kita lebih pandai pada Nabi dalam hal ni? Nak tanya Quran makhluk tak makhluk? Itu dialog panjang. Tapi saya nak ceritanya apa? Hatta Ibn Taymiyah rahimahullah, dalam bukunya Al-Hasanah wa Sayyi'ah, dia menyatakan, dia mengkritik Ismail Al-Harawi kerana terlalu teruk menghantam Asy'ariyah. Dia kata wahum aqrabut ta'ifah ila sunnah. Asy'ariyah itu ialah puak yang dekat, paling dekat kepada sunnah. Walaupun Ibn Taymiyah dia ada pandangan yang berbeza, tapi itu sikap dia. Apabila di dalam Rasail min as-Sijn, Ibn Taymiyah rahimahullah, apabila dia telah diambil tindakan kerana tindakan pro Asy'ariyah dan Maturidiyah yang menyebabkan, dan Sufi yang menyebabkan dia masuk dalam penjara. Apabila mari pemerintah yang lain yang mengangkat Ibn Taymiyah nak menghukum ulama-ulama yang telah menyebabkan Ibn Taymiyah masuk dalam penjara, Ibn Taymiyah kata kalau kau bunuh mereka, kau tidak akan dapati lagi tokoh-tokoh agama yang seperti mereka. At least ada jugalah orang agama dalam negara ni dan negara kita ni yang membela agama di sudut-sudut yang lain. Biar pelah, kata dia. Insaf. Depa tak suka Ibn Taymiyah, saya tahu. Saya suka dengan Abdul Fattah Abu Ghuddah. Ni sekali dia kritik saya juga, kata Abdul Fattah Abu Ghuddah ni. Abdul Fattah Abu Ghuddah dia anak murid kepada Kausari. Kausari ni dia ni mengkafirkan Ibn Taymiyah. Mengkafirkan Ibn Taymiyah. Sehingga orang kutu Abdul Fattah Abu Ghuddah, orang kata dia Kausari Saghir. Macam Kausari yang Saghir. Kausari ni alim, la syak kafir, tapi dia kafirkan Ibn Taymiyah.
Abdul Fattah Abu Qudah kata, aku ni memang anak murid Kausari, aku tak boleh nafikan. Tapi tak ada satu murid yang ikut semua guru dia 100% melainkan bodoh. Dia kata, guru aku membenci Ibn Taymiyah, adapun aku mentahqiqkan kitab Ibn Taymiyah, menyebut dengan nama mereka Syekhul Islam. Sehingga dalam tahqiq kepada ulumul hadis yang ditulis oleh At-Tahanawi, At-Tahanawi telah menghentam Ibn Taymiyah. Al-Kausari, Abdul Fattah Abu Qudah tulis surat kepada Tahanawi menyatakan perkataan kau ni tak patut kepada Ibn Taymiyah dalam hal ini. Sehingga Tahanawi kata, kau tulis balik, aku telah beristighfar dan memohon keampunan kepada Allah kerana tergelincirnya pena aku terhadap Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Tuan-tuan, kita memang berbeza sebahagiannya, pandangan kita berbeza, tapi perbezaan kita masih lagi dalam daerah kita sebagai orang Islam. Masa naik atas pentah ilmiah, kita bincang secara ilmiah lah. Bila kita bincang pendapat-pendapat yang kita rasa melampau salah, kita tolaklah pendapat itu. Kita tolak pendapat itu. Kita kata pendapat ni salah. Tetapi dalam lingkungan orang Islam, kita tengok apa yang boleh kita bekerjasama, kita kerjasama. Saya suka dengan perkataan Hasan al-Banna, walaupun orang kata perkataan ini tak betul, tapi ta'awanu ala mattafaqna alaihi wa yata'adzuru ba'duna ba'da ala makhtalafna fi. Kita kerjasama dalam benda yang kita sepakat, dan kita minta maaf antara satu sama lain dalam benda yang kita berbeza. Minta maaf lah, saya berbeza sikit dengan anda. Kita orang Islam. Tapi kalau sampai benda macam ni, contohnya ni nak kata orang ni budak, nak suruh budak ni kekal Islam kafir, dia nak pergi berbeza dengan kita, tak padan hang ni. Kalau kita panggil satu orang tu nak lawan benda yang batil, walaupun dia mungkin berbeza pandangan dengan kita dalam isu-isu furu', dia kata kita kena ikut Nabi, ada orang kata kita kena ikut Tok Guru walaupun belah kiri, kita pakailah hak orang tu, kita panggil lah dia, kena hujah dia. Tasamuh, sadrul roh, luaskan dada, jangan jumut, jangan sempit. Tokoh-tokoh ilmuwan tak sempit, hal-hal kita jangan sempit dalam hal ni. Kita jumpa bila time ilmiah, kita bincang secara ilmiah. Time kerjasama, kita kerjasama. Bola sepak pun boleh main sekali, kan? Nak angkat tiang rumah, dah nak angkat tiang masjid, bersama-sama nak buat masjid. Kita tak tanya bila orang tu nak buat masjid, betul-betul dia memang niat nak main buat masjid, nak tolong kita bantu masjid. Ni hang akidah macam mana ni? Hang nak tolong aku buat masjid? Kita tanya. Yang penting masjid kita siap. Dia zahir orang Islam, kita setuju. Tuan-tuan, mudah-mudahan kita tidak jadi ghulu yang seperti itu, insya-Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla. Selesailah program kita pada malam ni. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Sahibus Samah Datuk Mufti kerana telah menjawab soalan-soalan yang telah diajukan tadi, sekaligus memberi penerangan kepada muslim-muslimat yang berada dalam program kita pada malam ni ataupun yang mengikuti secara live pada malam ni, insya-Allah. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pihak pengurusan Masjid Al-Masyhur Padang Siding kerana sudi menjadi tempat untuk kita melakukan ziarah pada malam ini, dan insya-Allah kita akan bertemu pada lain kali yang akan datang. Moga Allah Ta'ala beri pada kita rahmat dan berkat di atas perkumpulan pada malam ni. Setakat itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.